Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat. Jadi pada hari ini kita akan terus belajar tajuk inflasi. Tetapi pada hari ini kita akan melihat lebih mendalam kesan-kesan inflasi. Di mana kesan inflasi ini kita boleh lihat dari segi beberapa sudut. Iaitu yang pertama, kita lihat kesan inflasi terhadap harga barang. Apabila berlakunya inflasi, ia akan menyebabkan tingkat harga umum barang menaik secara berterusan. Jadi kos sara hidup kita akan meningkat. Jadi ini akan menyebabkan masyarakat semakin tidak mampu untuk membeli barang dan perkhidmatan kerana harga barang naik. Dan akhirnya menyebabkan kebajikan masyarakat akan terjejas. Seterusnya kita lihat kesan inflasi terhadap tabungan. Yang pertama, kenaikan harga barang akan menyebabkan perbelanjaan individu akan semakin meningkat dan menyebabkan tabungan kita akan berkurang. Tabungan atau simpanan kita berkurang. Di mana ketika berlakunya inflasi, apabila harga barang dan perkhidmatan semakin mahal, jadi kita terpaksa mengeluarkan duit yang kita dah simpan tadi untuk berbelanja. Dan akhirnya menyebabkan nilai mata wang yang dipegang oleh isi rumah semakin merosot. Contohnya seperti dulu, kalau dulu kita bawa duit RM50, kita boleh beli macam-macam barang. Tapi sekarang ni dengan duit RM50, hanya beberapa barang saja yang kita dapat beli. Ini menunjukkan nilai mata wang kita semakin merosot. Sekarang kita tengok pula kesan inflasi terhadap pendapatan. Kesan inflasi terhadap pendapatan kita boleh lihat dari sudut pendapatan benar. Jadi pelajar-pelajar masih ingat tak apakah maksud pendapatan benar ataupun upah benar ni? Kita dah belajar masa tingkatan 4. Di mana pendapatan benar ini menunjukkan kemampuan untuk membeli barang dan perkhidmatan berdasarkan upah wang yang diperolehi. Jadi sekarang ni cuba bayangkan sekiranya gaji kita sama sahaja, tetapi harga barang dan perkhidmatan semakin naik. Jadi menunjukkan jumlah barang yang kita dapat beli semakin sedikit. Jadi inilah yang dikatakan pendapatan benar kita berkurang dan menyebabkan kuasa beli kita terjejas. Akhirnya kos sara hidup kita akan naik dan taraf hidup masyarakat akan turun disebabkan oleh kenaikan harga tadi. Yang seterusnya kita lihat pula kesan inflasi terhadap pengangguran. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan akan menggalakkan firma untuk menambah pengeluaran. Di mana tadi inflasi tarikan permintaan berlaku apabila permintaan melebihi penawaran. Maksudnya ramai orang yang nak beli barang, jadi firma-firma kilang-kilang akan buat barang dengan lebih banyak. Jadi bila dia nak buat barang dengan lebih banyak, dia akan memerlukan lebih banyak buruh dan guna tenaga. Jadi dia akan mengambil lebih ramai pekerja yang menyebabkan peluang pekerjaan bertambah. Dan kadar pengangguran akan turun dan akhirnya kita dapat mencapai guna tenaga penuh. Jadi kita tengok kesan inflasi terhadap pengangguran ini adalah kesan yang positif. Seterusnya kesan terhadap ekspor. Kesan terhadap ekspor ni kita lihat dari segi inflasi tolakan kos. Di mana inflasi tolakan kos tadi
akan menyebabkan kos pengeluaran akan naik. Seperti gaji buruh mahal, bahan mentah semakin mahal. Okey, jadi firma tadi dia akan memindahkan kos tersebut kepada harga barang. Jadi, harga barang yang dijual akan semakin mahal. Okey, jadi bila harga barang yang siap tadi semakin mahal, jadi bila kita nak jual barang tersebut ke luar negara, kita terpaksa menjual dengan harga yang mahal. Jadi, apa kesannya? Dia akan menyebabkan barang ekspor kita tadi, maksudnya tadi barang tempatan yang kita buat di Malaysia dan kita ekspor ke luar negara, dia akan mengalami kehilangan dari segi daya saing. Sebab harga kita mahal, jadi kita susah nak bersaing dalam pasaran antarabangsa. Okey, bila kita tak dapat bersaing dengan harga yang mahal, menyebabkan orang tak nak beli dan permintaan kita akan kurang. Okey, bila permintaan terhadap ekspor akan berkurang, jadi dia akan menjejaskan kita punya pendapatan negara. Jadi imbangan dagangan kita akan berkurang. Kos semasa kita akan mengalami kurangan. Okey, harap semua pelajar boleh faham. Okey, sekarang kita lihat kesan inflasi terhadap kadar faedah. Okey, Bank Pusat akan menaikkan kadar faedah pinjaman untuk mengawal bekalan wang dalam ekonomi. Okey, yang ini kita ingat balik dalam tajuk dasar kewangan. Okey, di mana apabila berlakunya inflasi, apa yang Bank Pusat akan buat kepada alat kadar faedah pinjaman, di mana Bank Pusat akan menaikkan kadar faedah pinjaman. Okey, jadi bila kadar faedah pinjaman naik, jadi kos pinjaman akan naik. Maksudnya bila orang buat loan, buat pinjaman, dia kena bayar lagi banyak. Sebab dia kena bayar dengan kadar faedah ataupun interest tadi kan. Jadi dia akan menyebabkan beban hutang peminjam tadi akan bertambah. Okey, jadi kesannya apa? Kesannya masyarakat tadi akan kurang untuk buat pinjaman. Okey, bila orang kurang buat pinjaman, jadi penawaran wang dalam ekonomi pun akan berkurang. Okey, jadi itu kesan terhadap kadar faedah. Okey, senang je kan tajuk kadar kesan inflasi ni. Jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi jangan lupa buat ulang kaji. Okey. Jadi, seperti biasa, saya akhiri pembelajaran pada hari ini dengan satu kata-kata. Jadilah seperti cahaya. Walau tak tersentuh, ia selalu menerangi. Sentiasalah kita menerangi kehidupan orang lain. Okey, jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share YouTube channel Cikgu Azlin untuk melihat video-video yang seterusnya.